Jadi kita nak masuk tentang apa? Tentang cukai. Jadi kita tengok tu, sebelum ni kita bincang tentang hasil kerajaan kan. Jadi hasil kerajaan ni ada dua kan. Satunya cukai, satu lagi bukan cukai. Cukai. Tapi yang paling banyak ni mana? Yang paling banyak tu cukai lah. Cukai lah yang paling banyak. Ini kita tengok spesifik sikit tentang cukai. Secara umumnya cukai ni dia ada kesan pada agihan pendapatan kita. Dia ada kesan kepada agihan pendapatan. Maknanya dari segi gaji kita, corak perbelanjaan kita, kos hidup kita, dia ada kesan. Jadi cukai ni dia ada cukai progresif, ada cukai regresif, dan ada cukai berkadar malar. Ini yang kita akan bincang hari ini lah. 3 jenis ataupun 3 bentuk cukai ni. Progresif, regresif dengan berkadar malar. Jadi tujuan pembelajaran tajuk ni pertama kita nak menganalisis kesan cukai. Apa kesan cukai? Progresif, regresif dengan yang berkadar malar kepada agihan pendapatan. Jadi semua ni ada kesan. Kalau progresif pun ada kesan pada pendapatan, regresif pun ada kesan pada pendapatan. Jadi kenapa cukai dikenakan oleh kerajaan? Kenapa kerajaan kenakan cukai? Agak-agak pasal apa? Sebab cukai tu nanti kerajaan dapat balik duit. Betul. Mana kerajaan ni bukan ada duit lah. Jadi kerajaan ni bukan ada duit. Jadi daripada cukai tu lah. Hasil kerajaan. Dapat duit. Dapat duit. Dia nak belanja apa semua, cukai lah. Di samping cukai tu adalah kerajaan daripada duit yang dia ada, dia beli bangunan. Kat kita sebut tu kat London pun ada bangunan kerajaan Malaysia beli. Ada bangunan-bangunan kerajaan yang dibuat, disewakan. Tapi yang paling banyak ni cukai lah. Jadi kerajaan mengenakan cukai ni untuk bayar gaji kaki tangan kerajaan. Kerajaan sebagai majikan. Dia ada kaki tangan awam. Polis, tentera, doktor dan sebagainya, guru-guru di sekolah kerajaan. Nak bayar duit pakai duit mana? Daripada cukai, daripada hasil kerajaan. Yang antara yang paling besar adalah cukai. Juga untuk membiayai projek-projek pembangunan. Projek-projek pembangunan. Maknanya nak buat jalan raya, nak buat sekolah, jambatan, nak buka hospital baru. Jadi nak buat ni pun dia perlu kepada duit. Jadi kerajaan nak kena ada sumber duit. Jadi kerajaan mengutip cukai lah antaranya. Dan cukai pun ada kesan kepada negara secara umum. Satunya dia menstabilkan semula ketidakseimbangan agihan pendapatan. Sebab ada orang gaji dia besar. Ada orang gaji dia kecil. Jadi kadang-kadang dia ada skim-skim kerajaan, dia buat bantu golongan B40 dan sebagainya. Kan baru ni ada kan untuk BPN. Maknanya duit-duit ni dia ambil daripada cukai lah. Sebab kerajaan bukan ada duit. Duit ni dia ambil daripada cukai-cukai yang dikenakan. Dia membantu orang yang B40. Pendapatan 4,000 ke bawah. Dan agihan pendapatan juga merujuk kepada pembahagian jumlah pendapatan antara individu dan kumpulan dalam ekonomi. Ini katakan agihan pendapatan lah. Ada orang pendapatan yang rendah, ada orang pendapatan tinggi. Ini kita masukkan dengan agihan pendapatan. Jadi maknanya cukai ini dia menstabilkan semula ketidakseimbangan agihan pendapatan. Kalau dalam Islam ni apa contoh bagi menstabil, nak seimbangkan agihan pendapatan? Kalau sistem Islam dia guna kaedah apa? Zakat. Zakat. Jadi zakat tu untuk nak imbang. Jadi orang kaya keluarkan zakat, membantu orang miskin. Okey. Juga membantu golongan berpendapatan rendah atau miskin melalui cukai yang dikenakan terhadap orang kaya. Ini tujuan cukai lah. Maknanya sekali imbas macam zakat juga kan.
Dalam sistem konvensional kita panggil cukai. Negara Islam zakat. Cuma zakat dia ada panduan-panduan yang lebih terperinci lah daripada Quran dan hadis. Jadi dia tak boleh sesuka hati lah ulama' yang nak kena keluarkan fatwa. Kadar cukai ni kerajaan boleh tentukan. Kalau zakat, kerajaan tak ada kuasa nak tentukan. Dia balik kepada ahli majlis fatwa. Dia ada kadar-kadar yang Allah telah tentukan. Kalau negara Islam, orang Islam bayar zakat kan. Orang bukan Islam dia akan bayar jizyah. Kalau dengar perkataan jizyah kan. Cukai lah juga bagi orang bukan Islam. Dan di Malaysia ni cara umum kita selaraskan juga cukai dengan zakat. Sebab tu kalau kita bayar zakat, jumlah yang portion yang kita bayar zakat tu boleh ditolak daripada cukai pendapatan yang kita kena bayar. Contoh setahun kita kena bayar 2,500. Tapi kita dah bayar zakat 200 lah, kita orang Islam. Jadi dengan lembaga hasilan negeri kita cuma tambah RM500 lagi lah. Kalau tidak, orang kafir bayar cukai saja. Kita bayar cukai, bayar zakat lagi. Jadi dia boleh tolak daripada cukai kita ni. Bayar zakat yang kita dah bayar. Adakah semua orang perlu bayar cukai? Ya, secara umumnya semua kena bayar cukai lah, tapi tengok pada jumlah pendapatan dia. Ada yang bayar RM50, RM100, ada yang bayar RM0. Sebab apa? Nanti dia akan tolak pelepasan cukai. Secara umum semua kena bayar, tapi tengok kepada jumlah pendapatan dia. Pendapatan. Dia balik pada jumlah pendapatan. Cuma di Malaysia ni ada 3 bentuk cukai. Dia panggil cukai progresif. Kemudian cukai regresif dengan cukai berkadar malam. Okey. Yang ni cikgu rasa kita juga nak tunjuk satu video lah. Mungkin kita lebih mudah lagi ya. Kita tengok satu video. Kalau sangkut-sangkut tak apa, nanti cikgu akan record semua ni. Cikgu akan hantar link nanti.
Okey, ini satu bentuk cukai, dia panggil cukai progresif. Jadi lagi tinggi pendapatan orang tu, lagi tinggi kadar cukai yang dia kena bayar. Lagi rendah pendapatan dia, lagi rendah cukai yang dia kena bayar. Panggil cukai progresif kan. Cuma bila kita sebut cukai ni biasanya dibandingkan dengan pendapatan lah. Sebab kita tengok tentang agihan pendapatan. Tapi bukan maksudnya cukai pendapatan lah. Macam cukai tadi cukai pendapatan lah. Tapi bila sebut cukai ni tak semestinya cukai pendapatan. Lepas tu kalau tengok cukai regresif nanti dia berkaitan dengan GST. Okay, kita tengok yang regresif pula. Okey, ini tentang cukai GST. GST ni cukai pada barang kan. Jadi kalau barang tu kata 300, cukai dia RM18. Kalau bagi orang yang gaji besar, RM18 tu hanya 0.36% ya daripada gaji dia. Berbanding dengan orang yang gaji dia kecil. Dia makna kalau RM18 tu makna lebih kurang kadar dia 1.2%. Dari GST ni kalau orang tu miskin dia tanggung lagi beratlah kalau banding dengan pendapatan yang dia terima. Berbanding dengan orang kaya. Ini dia panggil cukai regresif. Okay, ya. Okay, kita tengok sikit lagi ke depan sikit. Menurut segi perbandingan. Cukai malah ni dia sama. Dua-dua pihak tu sama. Jadi mana kalau dua-dua syarikat tu dua-dua kena 24%. Jadi kalau orang keuntungan 70%, jumlah lagi besar lah. Keuntungan 8%, kalau keuntungan 70,000 kan. Yang keuntungan 8,000, makna 24% daripada 8,000 jumlahnya lebih kecil. Tapi kadar dia sama, dua-dua 24%. Okey. Boleh ya? Itu tentang cukai. Kita ambil balik slide tadi. Jadi tadi ada berapa jenis cukai? Ada 3 kan? Ya, 3. Cukai Ada progresif. 3. Okey, 3. Cukai progresif. Lagi satu, cukai regresif. Berkadar mala. Mala tu makna tak berubah sama. Jadi kadar progresif ni kadar cukai yang meningkat bila pendapatan meningkat. Kalau pendapatan rendah, dia makin rendah. Jadi semakin tinggi pendapatan, makin tinggilah kadar cukai yang perlu dibayar. Kemudian cukai regresif. Kita
Kita ada 14 minit lagi. Cukai regresif. Kadar cukai yang menurun bila pendapatan meningkat. Kita ambil contoh dari GST lah. Cukai ini memberi kesan yang lebih teruk kepada golongan berpendapatan rendah berbanding golongan berpendapatan tinggi. Sebab tu banyak orang bangkang GST kan. Sebab apa? Majoriti orang Malaysia ni pendapatan yang sederhana ke bawah. Yang ni yang lebih terkesan dengan GST. Jadi kalau orang yang kaya-kaya dah tak ada masalah lah. Lepas tu GST geng songkok tinggi. GST kan. Ditentang orang songkok tinggi okey lah. Orang songkok rendah dia tak terima. Kemudian cukai berkadar malar. Cukai berkadar malar ialah cukai yang mempunyai kadar yang tetap sama walaupun pendapatan meningkat ataupun merosot. Menurun. Contohnya cukai sebanyak 10% dikenakan daripada jumlah pendapatan. Jadi berapa pendapatan kita pun 10%. Kena 10% daripada jumlah pendapatan. Okey, soalan dia ulang kaji sikit. Cukai manakah boleh membantu kerajaan menyelesaikan masalah jurang pendapatan masyarakat? Progresif ke regresif? Progresif. Progresif. Okey. Progresif. Jadi dia boleh balance Kalau orang pendapatan rendah dia cukai dia rendah sikit. Sikit kalau kita ambil Al-Quran, Allah Ta'ala sebut surah Taubah. Ini kita ambil aspek akidah menentang kurikulum. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahulah kepada mereka bahawa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka Jahannam, lalu disela dahi, rusuk dan belakang mereka dibakar dengannya. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat daripada apa yang kamu simpan. Jadi kalau tengok dalam Islam ni, Islam ni memang cukup tegas dalam perkara agihan pendapatan. Lepas tu banyak ayat-ayat mencela orang yang kedekut, yang bakhil, yang dapat duit banyak disimpan, tak mau bagi pada orang miskin. Kalau tengok surah Al-Ma'un, pun dia cerita tentang bagaimana orang yang tak mau bagi makan anak yatim, kemudian orang yang tidak mau memberi makan orang miskin. Al-Humazah pun sama juga, mencela orang yang suka mengumpat, suka menghina orang lain. Kenapa? Sebab harta dia banyak. Jadi Al-Quran memang dia menegaskan benda ni. Bahkan salah satu sifat mukmin ni anis zakati fa'ilu. Orang yang menunaikan zakat. Mana harta, sebagian daripada harta kita ada hak orang lain. Okey Okay, habis tajuk kita untuk ni kita meringkas je. Ada soalan apa nak tanya? Tak sah kan? 3 jenis cukai. Okey Kalau kita ada masa sikit lagi, kita ambil ni sikit boleh kot? Faham nanti cikgu hantar video pula kan. Tengok dari segi perbelanjaan kerajaan. Tengok perbelanjaan kerajaan. Jadi dah dapat duit, kerajaan akan berbelanja. Tadi kita sebut ada 2 bentuk belanja kerajaan kan. Satu untuk apa? Membiayai projek pembangunan. Projek pembangunan. Buat jalan raya, jambatan. Lagi satu? Bayar gaji. Okey, gaji Majikan. Gaji kerajaan sebagai majikan yang membayar gaji kaki tangan awam. Jadi belanja kerajaan ni ada 2 lah. Satu belanja mengurus, dia panggil. Bayar gaji apa semua tu perbelanjaan mengurus. Bayar kat menteri kan. Perbelanjaan kerajaan. Jadi ada untuk perbelanjaan mengurus. Yang keduanya perbelanjaan pembangunan. Ya. Tengok sikit video ni.
sikit. Okay, contoh perbelanjaan yang optimum, maknanya belanja yang patut-patutlah bahasa kita ni. Benda tak perlu tak payah. Kalau benda perlu walaupun kos tinggi mungkin kita terpaksa belanja juga. Tengok kepada tujuan perbelanjaan. Okey, jadi semua projek-projek kerajaan ni mana kerajaan biayai daripada duit tadi lah, daripada cukai, daripada pendapatan, bukan cukai. Universiti kebangsaan, jalan raya kan, hospital dan sebagainya, ni semua adalah projek-projek yang dibiayai oleh kerajaan melalui perbelanjaan pembangunan. Begitu juga gaji-gaji, perbelanjaan mengurus. Gaji-gaji tentera, gaji-gaji polis, doktor, guru-guru dan sebagainya. Semua tu ditanggung oleh kerajaan. Jadi ini perbelanjaan kerajaan. Ada dua, perbelanjaan pembangunan dan perbelanjaan mengurus. Dan tajuk ni kita nak bincangkan tentang jenis perbelanjaan kerajaan, itu belanja mengurus dan belanja pembangunan. Di samping kita nak menganalisis perbelanjaan kerajaan, adakah perbelanjaan defisit ataupun lebihan. Duit sikit belanja lebih, ataupun duit banyak belanja sikit. Ini dia panggil, kalau sempat masuk lagi kita tengok perbelanjaan defisit dan perbelanjaan lebihan. Ini contoh perbelanjaan kerajaan. Dia ada, kalau tengok yang mana biru tu perbelanjaan mengurus. 65.4% daripada jumlah perbelanjaan kerajaan tahun 2002. Kalau yang warna nak oren tu, coklat nak oren tu, perbelanjaan pembangunan. Kalau tengok tahun 2003 pula, jadi dia kurang, yang lebih banyak lagi ada perbelanjaan mengurus. Mungkin kenaikan gaji dan sebagainya. Penambahan kaki tangan, perbelanjaan dan kan jadi lebih lah. Jadi kerajaan dia ada satu sebiji kek tu ya. Kalau dia belanja mengurus banyak, dia kena kurangkan perbelanjaan pembangunan. Jadi kena buat pilihan. Ataupun dia terpaksa buat, kalau tak cukup duit, dia ada projek-projek yang terpaksa dijalankan juga. Itu yang kerajaan buat pinjaman tu. Pinjaman daripada luar yang kena bayar. Sama ada pinjaman daripada luar ataupun dalam. Dalam ni kerajaan boleh pinjam kat pekeso kan. Ataupun kerajaan boleh keluarkan bond ataupun bil pembendaraan. Okey Ni contoh 2011-2012. Anggaran pembelanjaan mengurus. Bagaimana dengan gaji-gaji apa semua, aset. Aset untuk pengurusan pun boleh aset juga. Pejabat dan sebagainya. Pemberian dan kenaan bayaran tetap. Ini contoh-contoh lagi kita akan tengok. Mungkin kalau akan datang kita tengok detail dia. Tengok perbandingan 2011 dengan 2012. 2011 162,805 juta. 2012 181,584 juta. Ini bentuk-bentuk perbelanjaan kerajaan. Okey, kita kena masuk sepintas lalu ya. Dengan masa yang ada ni, satu dia panggil emolument. Emolument ni bayaran gaji, upah kaki tangan kerajaan. Yang merupakan peruntukan terbesar perbelanjaan kerajaan yang paling banyak sekali kat menteri-menteri ya.
Sebab apa? Hmm. Menteri dia jadi menteri satu penggal, dia dapat pencen. Dan masuk pilihan raya pula dia masuk satu penggal lagi dapat pencen lagi sekali. Jadi setengah-tengah menteri tu pencen saja ratus ribu. Tengok berapa kali. Oh. Dr. Mahathir dia pernah jadi Perdana Menteri berapa kali. Dia pernah jadi Menteri Pendidikan berapa kali. Kalau Ustaz Adi Hawam pun baru ni orang kira dekat 100,000 lah. Dekat 100,000 lebih. Tu Ustaz Adi Hawam baru jadi menteri besar, pernah jadi menteri besar. Boleh bayar tak? Kalau Dr. Mahathir Najib ni tak payah kerja pun tak apa lah. Anwar Ibrahim pun pencen dia banyak kan. Ini semua daripada pembelanjaan kerajaan. Mungkin kamu nanti jadi menteri kan, Perdana Menteri boleh ubah sistem ni. Ambil pencen paling tinggi cukup lah. Takkan sampai seorang 5 pencen. Tapi ini perbelanjaan paling besar. Perbelanjaan untuk gaji, upah dan sebagainya. Dan pencen dan ganjaran. Untuk bayar pencen ni, ada pencen dan ada pencera dengan ganjaran dia. Dan bayaran khidmat hutang. Kalau kita hutang kena bayar apa? Bunga. Bayaran faedah ke atas hutang. Kemudian pemberian dan serahan kerajaan. Sejumlah peruntukan daripada belanja kerajaan keseluruhan diserahkan pada kerajaan negeri. Negeri pun ada juga projek-projek negeri pun semua. Nak bayar kaki tangan, gaji kaki tangan awam di negeri-negeri, kerajaan pusat kena hantar duit ke sana. Dan bekalan dan perkhidmatan. Penyelenggaraan jalan raya, sekolah, hospital. Dia ada bekalan dan perkhidmatan. Tujuannya bagi mengekal mutu perkhidmatan kemudahan awam yang disediakan oleh kerajaan. Hospital sekarang ni dengan COVID-19 kan, ada banyak pembelanjaan tambahan, bahkan mungkin perbelanjaan di luar jangkaan. Lepas tu dia akan efek pada pendapatan negara, pembelanjaan negara. Bantu sikit dan masa sikit nanti dia akan off mengejut ni. Hitung. Lagi 2-3 minit. Ada 6 minit lagi. Kemudian pemberian subsidi. Kerajaan juga bagi subsidi. Kan ni tak ada dah subsidi cak dacing ni. Dulu subsidi baja cak dacing lah. Kerajaan bagi. Kata tabung kebun getah dia akan dapat baja kan. Dia bagi secara percuma bagi kebun-kebun. Kerajaan yang tanggung daripada pendapatan kerajaan. Daripada cukai tadi. Untuk mengurangkan kos pengeluaran. Pertanian, perindustrian dan juga pendidikan. Contoh baja untuk petani dan sebagainya. Kemudian beasiswa ataupun derma siswa dan bantuan kerajaan. Orang yang sambung universiti dapat beasiswa dan sebagainya. Ini pun termasuk dalam perbelanjaan kerajaan. Kemudian pembelanjaan pembangunan pula. Tadi pembelanjaan mengurus. Okey, pembangunan pula dia ada sektor perkhidmatan sosial, sektor ekonomi, sektor pentadbiran am, sektor keselamatan. Ini semua memerlukan peruntukan ataupun perbelanjaan. Untuk keselamatan, kerajaan nak beli apa? Senjata, kereta kebal, kapal selam yang tak boleh menyelam. Kapal selam tak boleh menyelam. Jadi masa MH371 hilang tu. MH apa? 370. Malaysia ada kapal selam tapi tak boleh bercari sebab kapal selam Malaysia tak boleh menyelam. Jadi terpaksa harap bantuan daripada negara lain. Tapi mahal lah. Jadi perbelanjaan dalam sektor keselamatan. Tentukan untuk beli senjata, kereta kebal, jet pejuang dan sebagainya. Kemudian ada sektor perkhidmatan sosial. Perkhidmatan sosial ni banyaklah. Pendidikan ni antara yang paling besar pendidikan. Dulu cikgu pernah pergi kursus JKR lah. Jadi ceramah tu tak salah. Kawai JKR dia tanya. Dalam banyak-banyak sektor ni, sektor apa rasuah paling tinggi? Jadi bayangkan ni lah polis ke apa kan. Rupanya pendidikan. Sebab apa? Sekolah dah berapa banyak di seluruh Malaysia. Ada banyak sekolah, nak lulukan projek sekolah. Dia melalui sektor daripada pendidikan. Jadi banyak perbelanjaan untuk pendidikan, untuk sekolah-sekolah asrama, perumahan guru dan sebagainya.
pembinaan bangunan sekolah, bangunan ICT, makmal komputer. Dulu ada show kan, makmal komputer tak ada pakai letak dah. Ini bawah semua sektor pendidikan. Sektor kesihatan pun banyak juga. Sektor kesihatan, klinik-klinik dan sebagainya. Ini bawah sektor kesihatan. Mana sektor perumahan. Kerajaan buat rumah, rumah awam dan sebagainya. Dan sektor perkhidmatan yang lain. Banyaklah di bawah sektor perkhidmatan sosial untuk bantu masyarakat. Selain pada pendidikan dan kesihatan, dia ada banyak lagi sebenarnya. Kita boleh search dalam Google, perkhidmatan lain bawah perkhidmatan sosial. Kemudian sektor perkhidmatan ekonomi. Untuk baiki sistem jalan raya, highway, sekarang ni kita dah ada apa? Sekarang ni banyak COD kan? Banyak beli online. Zaman PKP ni. Jadi kalau apa, order barang ni esok sampai. Ini dengan sistem jalan raya yang makin baik. Menektara jalan-jalan kampung. Sektor pertanian, teknologi pertanian. Ini semua peluang kerajaan. Sektor lain, kemudahan awam, perdagangan industri, pengangkutan dan kemudahan. Ini bawah sektor ekonomi. Kemudian ada sektor pentadbiran. Pentadbiran am. Yang secara umum lah. Jadi dia makmal komputer, Putrajaya. Apa tujuannya? Bagi meningkatkan mutu perkhidmatan awam. Kalau tengok Putrajaya tu itulah dia sebagai center pusat pentadbiran negara di Putrajaya. Banyak belanja-belanja dibelanjakan untuk membangunkan Putrajaya bukan sekadar sebagai untuk meningkatkan mutu perkhidmatan, juga sebagai mercu tanda. Kan? Pelancong-pelancong datang Malaysia mesti pergi mana? Putrajaya. Okey. Cikgu pergi kursus tu dengan 8 negara pun, antara lawatan wajib dia adalah ke Putrajaya. Mereka tengok tu, pekat, oh hebat lah. Jadi dia sebagai mercu tanda. Apa-apa pun bagi kita kalau benda tu optimum, ada manfaat, tak ada masalah. Tapi kalau pembaziran saja, ni satu benda yang merugikan negara. Okey ya. Kemudian belanjawan negara. Okey, mungkin kita setakat ni saja. Kita ada lebih kurang 1 minit lagi ni, kita akan sambung waktu lain lah tentang belanjawan negara yang kita sebut defisit dan sebagainya. Okey lah, insyaAllah. Kita ada masa beberapa saat lagi. Masa setakat itulah. Nanti juga akan upload dalam YouTube, juga bagi link kita boleh tengok balik. Mungkin tadi kita tengok video sangkut-sangkut. Dekat link nanti kita akan tengok lebih lancar lah. Ada saran apa nak tanya? 1/2 minit lagi. Tak. Tak apa nah. Kalau boleh cuba buka Telegram lah. Eko Matri tu. Dia dah masuk video-video untuk orang kaji, kita tengok lah.